Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi masjid seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah taufik insya-Allah kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah. Saya minta maaf sikit kelewatan, ada traffic jam beberapa tempat tadi ni. Keluar tadi pukul belum kat pukul 6 tadi. Sampai pukul 8 lebih, selalu 1 jam sikit sampai dah lah insya-Allah. Tapi jam pun begitu, alhamdulillah sampai juga. Tapi nampak muka macam tak puas hati masing-masing. Alhamdulillah. Saudara Syekh Muhammad, sebenarnya dari pagi tadi travel pukul 4.30 pagi tadi daripada program dari kita. Alhamdulillah. Insya-Allah mudah-mudahan jadi kebaikan untuk saya dan semua insya-Allah. Lagi lepas ni ada program di RTM. Sampai pukul 11 lagi boleh balik. InsyaAllah. Baik, kita nak masuk bulan Ramadan. Ada 3 kelompok orang yang akan masuk dan keluar bulan Ramadan. Tajuk dia tentang apa? Macam mana tajuk dia, Ustaz? Macam mana Ramadan kita, betul lah. Berapa tahun dah kita masuk Ramadan ni? Kalau umur kita 50 tahun, maksudnya dah 40 kali masuk Ramadan. Kalau umur kita 30 tahun, maksudnya 20 kali masuk Ramadan sudah baligh. Kalau kira dengan tak baligh sekali, dengan 30 tahun sekali lah. So, yang Allah semak dengan 10 tahun terawal tu. Tapi apa hasil yang kita dapat daripada Ramadan? Sebab Ramadan dia ada tujuan dia. Dia bukan saja Allah bagi Ramadan tu dekat kita. Ada tujuan dia Allah bagi Ramadan tu dekat kita. Maka ada 3 kelompok yang akan masuk dan akan keluar daripada Ramadan. Kelompok yang pertama, kelompok yang tak dapat apa-apa daripada Ramadan dia, melainkan lapar dengan dahaga saja. Waktu mula nak sampai Ramadan, dia dah gelisah dah. Dia dah gelisah dah. Saya yakin kita tak ada lah sampai macam tu. Tapi kadang-kadang dia main juga. Betul kan? Lawak-lawak juga. Dia main, Allah. Tiap-tiap pagi dia pergi makan. Balik masjid pergi makan. Balik masjid makan. Dia kata, hari kita tak boleh nak singgah makan ni. Tengok kedai ni, Allah SWT. Tengah hari ni tak boleh nak makan ni. Dia main dia rasa tak syok. Pasal tak boleh nak makan. Ada tak rasa begitu? Paling tidak tahu dia rasa apa? Dia rasa paling tidak dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa macam mana? Nak main bulan puasa pula, puasa. Dia suruh puasa je. Tak kena puasa, nak bangun lah. Tak ada apa pun tuan-tuan. Orang ni dia masuk bulan Ramadan,
dia keluar Ramadan, tak ada apa kesan pun dekat diri dia. Lebih dahsyat, dia pergi depan Allah, tak ada apa, yang ada hanya puasa tapi tak ada pahala. Nabi sebut, kam min saim ma laysa min siyami ila al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia, melainkan lapar dengan dahaga dia. Boleh jadi tak kita menjadi? Boleh jadi tuan-tuan, Ustaz Muhammad. Pasal apa? Nombor satu, pasal dia tak faham tujuan daripada puasa. Lepas tu kalau sebelum kita masuk Ramadan, kita kena tahu pasal apa ni Allah bagi kita masuk Ramadan ni. Pasal apa Allah suruh kita puasa? Allah zalim sangat kan suruh kita makan je lah, nak makan, aku bagi segala nikmat, makanlah. Tapi ada waktu tu, 30 hari tu, waktu ni tak boleh makan. Bukan tak boleh makan, makan boleh, tapi makan sebelah malam, siang tak boleh. Setitik ayam pun tak boleh masuk. Faham pasal apa Allah suruh dia macam tu? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tak faham. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam, ni bukan cerita batal puasa lah, pasal dia ada puasa. Bukan cerita tak ada puasa langsung. Bukan cerita batal puasa, tak. Ni batal pahala puasa. Puasa ada tapi pahala tak ada. Yang keduanya, pasal pahala dia terhapus. Dia puasa, boleh jadi ada pahala dah, tapi pahala dia terpadam. Kita ni bila kita buat amal, dia akan jadi salah satu daripada 5 benda ni. Buat amal apa, dia akan jadi salah satu daripada 5 keadaan ni. Keadaan yang pertama, buat amal, amalnya sah dan amalnya diterima. Yang ni lah tujuan kita buat amal setiap hari. Nak dapat amal yang sah, Imam Nawawi sebut 2 syarat. Amal sah, amal diterima, 2 syarat. Nombor 1, amalan dia tu mesti tepat bagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh mayang maghrib 3 rakaat, dia mayang maghrib rajin lebih, dia buat 4 rakaat. Nah, saya sama. Tak boleh. Rajin lagu mana pun tetap 3 rakaat. Nanti dia ubah-ubah tak boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata puasa sampai masuk maghrib, dia tak puas lah puasa maghrib ni. Saya nak puasa sampai isyak lah, baru puas sikit. Walaupun dia puasa langsung tak makan sampai ke subuh pun, tetap puasa dia berhenti dekat maghrib je. Lepas tu dia tak panggil orang puasa dah, walaupun dia tak makan. Tapi kalau dia ubah, dia kata apa? Puasa ni sampai tam maghrib ni tak jadi. Dia kena puasa sampai isyak tu baru betul, baru sah. Ni dia telah mengubah syariat. Syarat nombor 1 kata Imam Nawawi, amal dia diterima dan amal dia sah. Amalan dia mesti tepat bagaimana ditunjukkan oleh baginda Rasul SAW. Nombor 1. Nombor 2, amalnya sah, amal dia diterima dengan ikhlas perbuatan tersebut kerana Allah semata-mata, bukan sebab yang lain. Maka nombor 1, bila kita buat amal macam puasa ni, macam Ramadan ni, sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya, amal tersebut sah dan amal tersebut diterima oleh Allah SWT. Clear? Yang kedua, amalnya sah tapi amalnya tidak diterima oleh Allah. Amal sah lah tapi Allah tak terima. Pasal apa tak terima? Pasal ada riya, ada ujub, ada takabbur, ada sum'ah yang menghilangkan pahala-pahala puasa ni. Riya ni macam mana? Nak tunjuk kat orang. Kita ni duduk pada zaman ujian yang orang dulu-dulu tak ada ujian macam kita ni. Tahu ujian kita yang paling besar sekali tahu apa dia? Ni benda ni. Dia tak? Mengaku tak? Saya pergi umrah baru ni aja. Saya pergi umrah baru ni. Waktu tawaf, waktu sa'i, dia pun boleh buat live, tuan-tuan. Macam bawa ni kamera ni. Live ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tunjuk dia punya Kaabah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Betul-betul nak tunjuk kat siapa? Waktu sa'i tu, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita
Sambil duk sa'i tu sambil live. Yang duk buat apa? Duk buat juga apa? Macam hidup muhasabah apa? Dak betul-betul buat tu nak tunjuk kat siapa? Betul-betul duk ambil video waktu kita duk buat ibadat dia. Kita nak tunjuk kat siapa sebenarnya? Kalau ada Nabi SAW, man dala ala khair falhu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukannya. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'ah min ujuri tak ingat matan macam mana. Barang siapa yang tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Nabi SAW. Kalau tuan-tuan buat satu baik, tuan-tuan tunjuk ke orang kebaikan tersebut, orang tu tiru, maka pahala dapat sama macam mana dia melakukan dan tidak dikurang walaupun sedikit. Dia guna alasan, saya tunjuk tu sebab saya nak bagi orang ikut, orang tiru apa saya buat. Tuan-tuan jawab ikhlas dalam hati. Adakah tuan-tuan buat sebab yang tu? Ataupun kita rasa macam kita nak seronok nak tunjuk ke orang yang aku duduk tempat ni. Lepas tu sekali ada pula orang like pula, sekali orang kata betulnya bestnya hang sampai ke ni, kami tak sampai lagi ni. Dan Ustaz Muhammad, waktu tu macam mana nak jaga hati kita ni supaya ikhlas buat tu semata-mata kerana Allah, tak pasal orang puji tu pun, tak pasal orang kata bagus pun. Susah nak jaga bila ada pujian. Orang dulu tak ada cabaran macam kita buat amalan ni. Tuan-tuan, ada tak orang duduk depan saya ni yang tak pernah pergi haji lagi, tak pernah pergi umrah lagi, ada tak? Cuba angkat tangan, siapa yang tak pernah pergi umrah lagi? Saya tanya yang tak pernah pergi umrah lagi, teringin tak nak pergi umrah? Teringin tak? Ada tak orang sini yang tak teringin pergi umrah? Kalau hang tak tunjuk live kata hang buat umrah pun, semua orang pun teringin nak pergi umrah. Betul tak? Tak payah tunjuk pun tak apa. Kalau 4 sedekah, tunjuk saya sedekah ni. Mudah-mudahan sekali orang boleh tiru saya sedekah ni, so saya tumpang pahala dia. Hampir buat umrah, tunjuk kau pergi umrah. Kalau orang tengok, memang orang teringin dah nak pergi umrah pun, cuma dia tak boleh pergi lagi ya. Betul tak? So maksudnya alasan nak tunjuk tu sebab nak ajak orang untuk pergi buat lagu tu, alasan tak terpakai. Faham tak saya cerita apa ni? Tapi betul-betul buat pasal apa? Tunjuk tu pasal apa? Kita lah ni bukan sakat pergi umrah, pergi haji tuan-tuan. Sampai ke tahap apa saja amalan yang kita buat, mesti kena tunjuk ke orang, baru rasa puas. Kalau tak tunjuk tak puas. Betul tak? Ini mahabat ke orang. Hashtag dan sedekah. Hashtag dan 1 juzuk Quran. Hashtag dan qiyamul lail. Pacak ni pukul 4.30 pagi tahajud. Di rumah kita susah pakai comel-comel sikit ke serban. Salih alaihi Muhammad. Tak tasbih belengkak tu, bukan sugi kat poket. Kan? Pacak tripod tu. Usalli sunnatan tahajjud rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang tengok? Subhanallah. Dia boleh buat macam tu. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan, takut satu je. Pujian ni tuan-tuan, dia memang merosakkan. Dia pujian ni, dia panggil pujian ni racun. Waktu Nabi SAW, Ustaz Semak dalam riwayat sahabat-sahabat duk cerita macam kalau puji, jangan kamu memotong leher-leher kau sahabat kamu dengan pujian. Kalau ada pujian, ambil pasir lempak ke muka dia. Pasal apa? Puji ni merosak. Tuan-tuan ada ulang alik main masjid ni, tuan-tuan berapa tahun dah. Balik-balik kerja, mandi-mandi, cupu-cupu pergi masjid. Balik pada 5 tahun, 6 tahun dah ulang alik masjid ni. Dan tak ada rasa apa pun. Lepas balik kerja penat-penat. Penat kan lagu mana kan. Mai kira mai tu. Penat hari tu penat kira mai tidur dalam kuliah ya. Tapi dia mesti mai. Kalau tahu duk ling sungguh-sungguh tu penat sungguh orang kita tu ni. Tapi dia mesti mai masjid. 6 tahun 7 tahun dah tuan-tuan duk ulang alik mai masjid. Satu hari kawan dia jumpa dah. Hang duk pergi ulang alik masjid ni apa lama dah?
6 tahun dah, 7 tahun dah. Ish, hang hebat lah. Aku tak boleh buat terhang ni. Aku kalau aku balik-balik aku penat tu. Hang boleh buat lah hang. Hebat lah. Tak ada apa tu sungguh. Bukan semua orang boleh buat macam hang buat tu. Esok dia main tu, dia rasa macam jalan atas angin tu. Tu kan tu. Patut dia tak boleh main, dia tak boleh buat apa dia. Tuan-tuan nampak tak? Lepas pada tu lain dah rasa. Rasa dia dah lain. Lepas tu pujian dia sangat merosakkan. Dan tuan-tuan dapat banyak pujian dengan benda ni. Tuan-tuan post baik-baik. Tu tazkirah. Berapa ramai orang puji kita dengan tazkirah tu? Masih Ustaz. Saya bukan Ustaz. Baru duduk belajar ni. Layak dah panggil Ustaz ni. Tak apa dah. Okey lah. Okey tu. Tidak siapa. Saya siapa? Tak ada lah. Saya tak ada ilmu Mana ada ilmu ni, saya ni orang biasa-biasa saja. Allah bukan merendah diri, saya ni sedang diri dalam hati tu. Macam nilah orang tawaduk. Orang tawaduk memang macam ni. Jahat tuan-tuan. Ni betul tak betul saudara-saudara ni? Macam tak faham macam mana tu. Sungguh tuan, ujian kita. Maksudnya ruang kita untuk riak dengan ibadat kita tu dia terbuka luas ni, tak sama macam orang dulu. Bila kita riak tak, dia bawa main satu benda lagi. Tak nama apa? Salih Muhammad. Bila riak dan dia mula mendapat pujian, dia main satu peringkat lagi. Dia nama sum'ah. Peringkat tu lagi. Sum'ah ni apa dia? Dia nak cerita pula apa dia buat. Dulu awalnya dia tunjuk. Orang nampak dia buat apa? Nampak. Duduk depan orang zikir pun lain duduk depan orang. Subhanallah, 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 subhanallah. Cuba duduk sorang-sorang di rumah. Belam. Macam tu lah. Itu pun bunyi kat Ustaz. Kadang langsung tak bunyi. Maksud bezanya di rumah kita, waktu sembahyang sorang-sorang di rumah dengan sembahyang di masjid tak sama. Pasal apa? Pasal di masjid ada orang tengok, ada orang perhati. Perlakuan kita depan orang dengan perlakuan kita di belakang orang berbeza. Ada ciri-ciri riak pada diri kita ni. Ini mai pakai jubah. Ini mai berida atas bau. Salih Muhammad. Kat serban. Salih buah minyak wangi spray. Pasal apa? Nak pergi masjid. Sembahyang di rumah pakai gini. Apa mengaku kah? Betul-betul main di rumah aku ni ya? Pakai aku ni. Pakai serban. Buah ridak atas bau. Pakai minyak wangi. Hangit bau belacan. Sungguh double standardnya kita depan Allah. Kita tunjuk kat siapa? Lepas tu kalau tak ada orang puji kita, kita sakit hati. Ada orang pelekeh kita pula, lagi kita sakit hati. Itu maksudnya kamu buat sesuatu kerana manusia. Bila tak ada riak ni tuan-tuan sekalian, orang puji pun tak ada masalah kat dia, orang pelekeh dia pun tak ada masalah apa, orang kata apa pun tak ada masalah apa. Aku bukan buat pasal orang, aku buat kerana Allah. Tapi kita selalu terasa. Tahu pasal apa? Pasal kita tunjuk. Kalau kita tak ada niat tunjuk, tak ada apa tuan-tuan. Orang nak puji, orang pujilah. Kita main masjid, orang puji kita. Puji, aku bukan main pasal hang, bukan harap puji hang. Kita main masjid, orang kata pula Allah tu nak tunjuk kat orang tu, ya Allah rasa macam bagus dengan aku kenal hang tu dulu lagu mana. Dia tak rasa apa-apa, aku bukan buat pasal hang. Dan cerita tu bukan cerita kat mulut kita, cerita kat hati kita pun tak rasa apa. Kalau berasa lagi kat hati ni ada problem. Masalah. Allah Rabbi. Ni cerita kita lah tuan-tuan, dengan cerita orang. Setuju tak setuju, kena setuju pi mikrofon saya punya. Betul lah. Bila kita mula sedap dengan pandangan manusia atas perbuatan yang kita zahirkan, kita akan rasa tak sedap bila orang tak nampak apa kita buat. Orang tak tahu apa kita buat. Bukan panjang masa kita buat benda depan orang. Ada waktu-waktu kita kena buat kerja di belakang orang. Semayang di belakang orang, qiyamul lail seorang-seorang. Tidak, puasa siapa pun tak tahu. Maka dia mai peringkat kedua, dia kena cerita kat orang, nama dia sum'ah. Mula start cerita. Buat teruk tu.
Lah hati dia, siapa nak tanya tu, siapa nak tanya tu. Awak dapat teruk sangat pagi ni. Qiyamul lail semalam hantar. Dia nak sebut, dia geram dia tak sebut tu. Allah hujan kat kita lah. Dia nak sekian. Ni masjid nak buat peruntukan berapa-apa sekian. Masjid perlukan ni nak buat tambahan sikit 10,000. Dia ada 10,000 ni. Aku nak bagi 10,000 ni. Pahala banyak bulan Ramadan ni. Senyap-senyap bagi. Senyap-senyap ni masuk dalam tabung senyap, siapa pun tak tahu. Best tak tuan? Mana best dengan apa? Pergi bagi dekat bendahari masjid. Dari jangan habaq kat siapa. Ni saya punya ikhlas. Jangan habaq siapa. Tak nak. Paling tidak bendahari tahu. Kalau orang lain siapa pun tak tahu, paling tidak bendahari tahu pun cukuplah bagi rasa kat hati dia. Ada juga orang tahu aku bagi berapa. Faham tak faham saya sebut ni? Tapi yang paling baik dia macam mana? Siapa pun tak tahu. Tapi hati dia tu, jahatnya hati ni. Tak apalah kalau orang lain tak tahu ni. Paling tidak bendahari tahu cukuplah. Kok-koklah nanti orang tanya bendahari boleh sebut dalam mesyuarat masjid. Siapa bagi 10,000 tu? Tuan Haji tu. Lega, alhamdulillah. Orang tahu juga aku bagi. Bukan aku suruh dah. Bukan aku suruh pun aku habaq kat kursi, habaq kat bendahari. Jangan beritahu. Tapi dia yang beritahu. Alhamdulillah. Tak setuju saya cerita ni? Kita lah tuan-tuan, bukan orang lain. Tapi rosak pahala amal kita lah. Rosak. Kalau macam ni punya cerita, tuan-tuan agak, berapa banyak puasa kita ke, sedekah kita ke, semayang kita ke, ibadat kita yang kita duk buat selama ni, yang hilang macam tu je. Kalau kita cerita ni, pujian manusia merosakkan, riak merosakkan, menghilangkan pahala, ujub menghilangkan pahala, sum'ah menghilangkan pahala. Tapi tu kalau tuan-tuan total balik daripada kita beramal daripada dulu ni sampai hari ni, agak-agak yang mana betul-betul Allah terima? Berapa banyak amalan kita penuh dengan riak? Berapa banyak amalan kita yang kita tak sedap, orang tak tahu, yang kita duk bercerita ke orang? Subhanallah. Macam muhasabah yang nampak dia ni. Risau saya pun risau tak? Sebab tu Nabi tu sebut berapa ramai orang yang puasa, kam min qa'im, berapa ramai orang yang bangun qiyamul lail pada malam hari. Qiyamul lail tu dia seorang-seorang je, bukan ada siapa. Bangun berqiyamul lail pada malam hari, yang dia tak dapat apa-apa pun daripada qiyamul lail, yang melainkan mengantuk dan letih aja. Lah, pada dia duduk seorang-seorang je. Lepas daripada sum'ah ni, dia main lagi satu. Dah main ujub, dia main riak. Lepas tu dia main ujub, lepas riak dia main sum'ah. Lepas sum'ah pula tak dia main apa? Dia main ujub. Dia rasa pelik. Orang kata dia hebat, orang kata dia bagus, orang kata dia dahsyat. Ada sebab lepas dia rasa pelik. Sungguh mana aku boleh buat no? Ni gaya ni wali-wali ni. Pukul 5 pagi dah naik motor pun pergi masjid kelam, siapa pun tak ada. Tengok kiri kanan, kau ni tak bangkit lagi, sampai masjid pun semua, kadang-kadang masjid pun tak buka lagi, dia tunggu kat luar apa semua. Dia kata, ni kalau mati ni memang syurga jannatun ni. Dia berasa pelik, dia ujuk diri dia. Rasa pelik. Dia bangkit semayang, dia bangkit tahajud, dia berasa ujuk. Dia baca Quran banyak, laju dia baca. Dia pasal laju. Dia pasal ujub. Tadarus, time tadarus kan? Time tadarus tu. Kena hari tu pula hari lancak. Dia ada time hari lancak ni tak? Dia kalau ada orang sebelah tu dia tak apa nak lancak, main time kita jadi lancak. Dia rasa pelik kan? Dia rasa, hebat aku ni baca Quran ni. Ujub. Lepas pada ujub tu tuan-tuan, tak dia main apa pula ni? Lagi dahsyat, dia main takabur. Dia mula merasa besar diri. Dia rasa besar. Tak ada orang lewat. Allah, hang tu tahu mana sangat? Ya. Waktu tu Nabi kata apa? La yadkhul jannah. Tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hati dia walau sebesar zarrah takabur. Nabi
Gitu. Ish. Kalau kita duk muhasabah balik ya, betul-betul ya, banyak mana amal kita Allah terima ke? Tak tahu. Nombor 2. Nombor 3, buat amal Allah terima, tapi Allah padam. Buat amal sah dah, amal Allah terima dah, pergi nak padam. Padam ni pasal apa? Pasal ungkit. Ni pun bahaya ke? Ungkit ni tahu dah punca ungkit ni pasal apa? Tahu punca ungkit? Punca kita ungkit pasal kita buat pasal orang. Bila kita buat ada kait dengan orang, tu kita ungkit. Kalau kita buat benda kerana Allah, tak ada reason untuk kita ungkit. Tak ada sebab nak ungkit. Tapi buat kerana orang itu ungkit dah. Ada kereta rosak, kita pergi tolak tepi jalan. Nak pergi masjid, tengok ada kereta. Tengok lah, ni geng masjid ni. Pasal apa kereta ni? Tak boleh start geng Ustaz. Mai aku tolak. Ni Pak Long nak pergi masjid lah. Saya aku tolak kereta hang tu. Kita pun setting baju rumah, perikat booking kuat-kuat sikit, tolak kereta yak cantik sikit, tolak. Oh, masuk hidup aku hidup. Oh, pergi terus. Kau lah nak bye-bye terus. Kita pun cukup pinggang makan kuajak. Apa punya orang ni apa semua kuajak tak ada civic punya. Kita pun start betul pergi masjid. Sampai masjid depan tu muka muncung. Pak Long siapa ni? Kuajak. Apa kuajak? Tu dia tu kutolak kita ada dua tripi tu ya, kuajak tu. Pasal apa sakit hati? Pasal apa geram? Pasal kita tolak tu kita harap dia ucap terima kasih kita. Betul kan? Kita tolong dia tu sebab kita harap dia ucap terima kasih kita. Kalau dia tak ucap terima kasih kita tak dapat apa yang kita harap, maka kita apa? Sakit hati. Tapi kalau dia tolak kerana Allah, aku tolong hang kerana Allah. Hang nak ucap terima kasih pun tak apa, hang tak ucap dah nak pergi terus pun tak apa, hang nak patah balik marah kat aku pun tak apa. Apa tolak pun lembab, biasa orang balik kita. Pun no problem, tak ada masalah apa. Tahu pasal apa? Aku buat kerana Allah, bukan pasal hang. Tapi bila kita buat pasal orang, memang kita akan kecewa. Sebab tu jangan buat benda pasal orang. Kita bagi nafkah kat isteri kita pun kerana Allah. Kita pergi tolong orang pun kerana Allah. Kita buat apa pun hidup kita semua kerana Allah. Pergi kerja, buat kerja pun kerana Allah. Tuan-tuan, apa saja yang tuan-tuan hadapi dalam hidup tuan-tuan tak akan kecewa. Sebab buat kerana manusia mesti kecewa. Manusia bukan samanya sayang kat kita, bukan samanya suka kat kita, tuan. Ada time dia tak suka. Waktu dia suka semuanya indah. Kentut pun bau strawberry. Bau apa ni? Bau strawberry. I kentut, sorry. Bau strawberry kentut. Bila lama-lama semua tak kenal, semua tak betul. Manusia, sifat manusia macam tu. Sebab tu jangan buat pasal orang, kamu akan kecewa. Akhirnya end up dia ungkit. Bila kita buat satu benda, kita ungkit tuan-tuan. Buat pahala, buat banyak. Allah bagi pahala sama tuan-tuan ni yang bagi kapet, wakaf kapet ni ke, wakaf kipas ke, wakaf apa kat masjid ni. Berapa lama ada orang duk guna, berapa banyak ada orang duk guna. Selama tu pahala duk sampai ke dia tak berhenti-berhenti. 5 tahun lah, 10 tahun lah pahala tak berhenti. Sehari dia sebut je, tu. Hantar dak kapet tu aku yang bagi tu. Tu hantar tu yang benda tu aku yang wakaf. Kata ni aku yang buat ni. Hari dia sebut tu Allah padam daripada hari dia bagi kata ni. Habis semua pahala dia tak ada. Bukan takat tu. La yanzuru. Innallaha la yanzuru. Sungguhnya Allah tidak akan memandang. Memandang siapa? Memandang wajah orang yang ada 3 kelompok manusia yang Allah tak mau pandang wajah dia. Allah tak mau ajak bincang dengan dia. Allah tak akan bersihkan sucikan dia. Dan baginya azab yang sangat pedih. Wala yuzakkihim walahum azabun azim. Siapa orang ni? Salah seorang dia ialah orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan waktu hidup kat dunia. Bis. Yang keempat, buat amal, amalnya sah, amalnya diterima, tapi diagihkan pada orang lain. Amal sah dah, terima dah, bagi pahala ke orang. Tak bagi pahala ke orang siapa? Pasal mengumpat, pasal fitnah, pasal dia buat benda-benda macam-macam.
Tak? Hari ni mengumpat orang ni. Kita ni satu benda saya ingat, kena sabar sikit kot. Tak sabar sikit. Saya sepatah saya tak respon pasal profesor yang B40 tu. Dia tak? Tuan-tuan tengok video tu. Payah cakap dengan orang tak ada handphone ni. Kami mana tahu Ustaz, kami mana semua benda dunia orang kami tak tahulah, kami kira tasbih subhanallah gitu kan. Dan alah baru 2-3 hari lepas lah. Ada yang respon sokong dia profesor tu, ada respon sokong pelajar tu, ada respon masing-masing meletakkan hujah masing-masing. Saya nak tanya, kita yang letak orang siapa betul siapa salah tu, sebenarnya kita tahu tak situasi tu macam mana? Tuan-tuan tahu tak kedudukan cerita sebenarnya tu macam mana? Tak tahu. Tak tahu, tak boleh nak kata apa. Nabi SAW sebut apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Memadailah seorang itu dikira sebagai pendusta apabila dia bercakap benda yang dia tak tahu betul itu masalah. Pergi depan Allah, kamu bohong. Saya tak bohong. Saya tengok situ tu. Kamu bohong. Tak bohong. Kamu tahu tak benda tu betul ke salah ke? Kamu tahu? Tak tahu. Kamu bohong. Ni lagi nampak macam muhasabah situasi ni. Sungguh dan kita tak tahu situasi ni. Nak pertahan orang ni pun kita tak tahu orang tu macam mana. Kita nak pertahan orang tu pun kita tak tahu macam mana. Endapnya apa? Endapnya kita yang tak tahu apa-apa ni, tahu tak apa patut kita buat? Nabi kata apa? Nabi pesan apa? Ada pesan Nabi SAW. Bila jumpa benda-benda macam ni, Nabi pesan macam mana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, kamu cakap yang baik-baik je. Kalau kau tak mampu, kamu duduk diam, sudah. Itu panduan Allah bagi kat kita. Cakap. Tak pasal-pasal orang tu dapat pahala, orang dapat pahala. End up-nya UiTM buat keluar statement hari ni kan. Pelajar tu dah habis dah. Dia ada mak. Kemudian dia dalam video tu kan kita cakap tak ada mak. Lepas tu Sallallahu Muhammad, dia ada laptop tinggal kat rumah, tak bawa main universiti. Kan dah jadi masalah. So baik kadang-kadang kita tak tahu, kita duduk diam-diam macam tu. Takut lagi duk bagi pahala korang itu. Habis bagi pahala korang. Lepas tu takut ada puasa tapi pahala tak ada. Lepas tu kalam seorang ulama yang sangat masyhur, dia sebut apa? Celakalah bila kamu melihat kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan duduk di atas timbang kebaikan orang yang lain. Di depan Allah, pahala kebaikan kita buat, penat-penat puasa bertahun, penat-penat sedekah, penat-penat buat ibadat, tapi tengok pahala tu duduk mana? Duduk atas timbang orang. Dia duduk pesan kadang-kadang ni tuan. Kita ni kan masjid juga merepek boleh tahan enggak? Duduk dalam grup WhatsApp tu berapa boleh tahan? Ada hantar stiker-stiker tu bukan? Stiker. Ya. Baliklah cepat bang, malam ni malam Jumaat, dia kata. Ni malam Jumaat juga ni. Ada tu video yang stiker-stiker yang berlegar. Di masjid tu. Kan? Saya sedang mencari madu punya pun. Kan sebagainya. Oh, saya tak kisah dimadukan. Oh, masya-Allah. Kami kalau kahwin, kami nak kahwin bersama ni, bawa tunjuk kawan dia sama-sama tu. Siapa nak kahwin dengan dia kena kahwin dengan kawan dia sekali. Oh, seronok kita. Kita pun duk urut janggut. Ni masjid ni tak share-share. Dia pergi depan Allah dia kata apa? Ya Allah, ni aku nak tuntut pahala dengan dia ni. Kita pun kata, ni hang ni siapa ni? Ni anak siapa ni? Kata. Ya Allah, saya tuntut pahala pada pak cik ni. Pasal apa ni? Hang ni siapa ni? Saya yang tiap-tiap malam Jumaat tu pak cik duk hantar stiker tu, kan? Balik cepat rumah. Saya tak kata benda tu, ya Allah, dia kata, saya kata. Kalau orang tu tak kata sesuatu benda, kita tuduh dia kata, benda apa nama tu? Apa dia tu? Fitnah. Betul tak ni?
Tak pasal-pasal duk pergi tenang orang. Dia pahala bagi kat dia. Pahala pergi masjid hari tu. Pahala sedekah kat tabung hari tu bagi kat dia. Tak pasal-pasal. Dah lah tiap-tiap malam Jumaat tu berapa kali Jumaat tu. Aduh jam tuan-tuan. Sebab tu Allah, ada time-time tuan-tuan ada benda tak patut cakap, tak usah cakap lah. Benda tak payah duk respon, benda rasa tak patut respon, tak payah duk respon. Benda rasa tak patut share, tak payah duk share. Sebab tak pasal-pasal pahala bagi kau orang, tak pasal-pasal. Dah lah penat sehari daripada pagi sampai malam tak makan. Faham tak faham tak? Hari ni WhatsApp group kita senyap pasal ni. Semua dia soleh baik. Sungguh kan. Kadang-kadang pun buat kat poster muka saya. Dia pun ambil gambar saya tengah duduk macam tu. Dia astagfirullahalazim. Okeylah. Ada macam tu. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey itu okeylah. Tak ada apalah tu okeylah. Faham ni sebab buat merepet-merepet rajin lah. Yang kelima, buat amalnya sah, amalnya tidak sah, amalnya tidak diterima. Ni habis lah. Jadi daripada lima benda kita bincang tadi ni, tuan-tuan agak-agak puasa kita yang tahun lepas, yang tahun sebelum tu, yang tahun sebelum tu, terkait tak dengan 5 bahagian ni? Ada tak puasa-puasa kita yang tadi ada riak, ujub, takabur semua ni? Ada tak puasa-puasa kita tadi yang ada kaitannya dengan fitnah, kok orang mengumpat, orang yang mulut-mulut kita tak pernah jaga tu, cakap dengan orang macam-macam. So nilaian kita pada puasa-puasa yang sebelum ni agak-agak Allah terima ataupun tak? Itu soalannya. Itu nombor 1. Orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa ni melainkan lapar dengan dahaga saja. Habis. Kelompok kedua. Ada 3 kelompok orang masuk Ramadan, keluar Ramadan kan? Kelompok kedua ni dia panggil penyembah Ramadan. Ada orang sembah Ramadan? Ada. Penyembah Ramadan ni bukan geng ni lah. Harap-harap. Penyembah Ramadan ni dia main bulan Ramadan je. Dia nanti muncul semua ni, dia muncul tu hari Ramadan je. Tambah-tambah hari pertama Ramadan. Malam tarawih pertama tu tak akan jumpa geng ni. Kita pun heran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Baru sampai ke ziarah adik-adik sini ke apa? Dah saya 30 tahun dah duduk sini sebelah tu. Ya Allah tak kenal. Dia kata mai Ramadan je. Oh subhanallah. Orang ni dia hanya buat ibadat dan perbanyakkan ibadat dia semata-mata Ramadan. Bukan sebab yang lain. Dia akan tengok, dia akan ramai, dia akan main, dia semayangnya banyak, dia baca Qurannya banyak, dia ibadatnya banyak semata-mata Ramadan. Nak kenal depa pula ni lepas Ramadan dia ghaibul ghuyub, hilang. Tak tahu mana. Kita ni sebenarnya Ramadan ni bulan tarbiyah. Ramadan ni bulan tarbiyah. Tarbiyah maksud training. Tuan-tuan nak mayang 8 rakaat kan, tuan-tuan nak mayang 20 rakaat kan, tuan-tuan janji semayang tarawih. Mesti besar ni. Jangan ada satu malam pun yang tuan-tuan tinggal tarawih. Besar ni. Kalau tertinggal juga tu lain cerita. Memang set aku tak mau tinggal tarawih satu malam pun dalam bulan Ramadan tahun ni. Mayang 8 kah, mayang 20 kah? Mai lah janji mai. Ni ada dua geng lah. Parking pun parking. Parking 8, parking 20. Pandai AJK Masjid buat tu bagus lah. Pasal apa? Sekali tak berebut. Sekali orang yang 8 nak beli awal, dia parking kat ujung tu lagi. Dia susah nak kena buat pengumuman pula. Tuan-tuan, plate nombor plate kereta K apa sila ubah kenderaan anda, sila nak keluar. Susah, dia payah. Jadi geng 8 parking kat dulu ni, geng 20 parking kat sini. Kalau nak main tarawih buat lagu tu lah, senang sikit. Geng 20 main depan, geng 8 main belakang. Hang 8 20 depan. Hang 8 belakang. Pasal apa? Balik awal. Dia pun duduk depan. Yang best pun geng 20 ni pun boleh tahan tak? Dia habis, elok habis tak? Alhamdulillahirabbil alamin. Habis 8. Habis 8 dia beralih terus cari. Tengok siapa geng mana balik geng mana. Balik awal. Dia tak berhati. Geng-geng tu pun tak berhati. Apa dia tengok? Lepas tu yang paling best tu, orang tak habis doa lagi, dia tuang awal. Dia tengok orang nampak dia.
Doa tak ada angkat lagi, start motor belah dah. Pasal apa? Pasal lagi orang nampak dia ni geng 8. Macam-macam lah, subhanallah. Salih semak-mak. Tuan, cuma nak bagi banyak ibadat je bulan Ramadan ni sebenarnya. Apa saja bentuk ibadat, bagi banyak. Tahu, dia training. Nak kena ubah sikit lah, nak ubah. Saya nak banyak ibadat bulan Ramadan sebab saya nak dapat fadilat, kelebihan daripada Ramadan selepas daripada Ramadan. Tu tujuan dia. Bukan saya nak pulun buat ibadat banyak-banyak dalam bulan Ramadan pasal saya duduk dalam bulan Ramadan. Tu dua statement berbeza lah. Pasal apa banyak ibadat ni? Kan ni bulan Ramadan. Sebab tu kena banyak ibadat. Pasal apa banyak ibadat ni? Sebab nak dapat hasil daripada Ramadan selepas daripada Ramadan. Itu tujuan kita masuk Ramadan. Ramadan bulan tarbiyah. Tarbiyah ni maksud training lah, senang sikit. Pergi kursus. Bos tengok kita ni duk makin mandor aja. Makin slow je, mengulang je banyak. Buat hampir langkawi 2 minggu. Seminggu kan. Pasal apa? Training. Pergi kat kita punya HQ kat KL, pergi training seminggu. Duduk sana, ambil hotel. Ada program motivasi, ada program team building, ada program tingkat semangat, macam-macam lah, macam-macam buat. Balik-balik jadi orang yang hebat. Dulu paskat pukul 8, dia pukul 9 baru masuk. Lah ni paskat 7.50, tunggu standby dah nak paskat. Dulu pukul 5 orang balik, dia 4.30 dah tuang dah. Lah ni pukul 6 baru balik. Oh, semangat. Pasal apa? Baru balik kursus. Betul tak? Kita masuk Ramadan kursus 30 hari. Ulang buat benda yang sama 30 hari. Puasa 30 hari. Baca Quran banyak 30 hari. Sedekah banyak 30 hari. Bangkit awal pukul 4.30 pagi 30 hari. Dengan harapan keluar-keluar daripada Ramadan, paling tidak puasa lekatlah 3 hari sebulan. Salasati ayyamin kulli syahr. 3 hari dalam sebulan. Boleh bangkit tiap hari 4.30 pagi dengan harapan lepas Ramadan ni tak payah sahur, bangkitlah 2 rakaat tahajud. 15 minit je sebelum masuk waktu subuh. 2 pis mayang tarawih sampai 20 rakaat campur 3. Salih alaihi Muhammad. 23 rakaat tiap-tiap malam. Lepas-lepas tarawih ni, lepas-lepas Ramadan ni, harap-harap lekatlah semayang isyak berjemaah. Mayang witir. Masuk ada kesan. Salih alaihi Muhammad. Tapi tak lekat kat dia. Ni saya nak pesan kat saya, pesan kat kita semua. Antara perkara yang jangan kita tinggal dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan tahu, lepas bulan Ramadan tu apa? Malam hari raya, malam ibadat. Malam tu malam dapat ni sijil. Malam tu malam dapat sijil puasa sebulan tu. Itu sijil dapat. Malam tu Nabi sebut, siapa yang menghidupkan man qama, siapa yang menghidupkan 2 malam aidan, 2 malam hari raya. Malam raya, malam tu dihidupkan malam tu. Maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada hari Allah mematikan hati seluruh manusia. Ulama syarah hadis ni, ulama sebut yang pertama, hati manusia ni mati bila berhadapan dengan sakaratul maut. Ketakutan yang teramat. Nampak malaikat maut di depan mata dia. Takut sangat sampai hati ni mati. Waktu tu Allah pelihara, teguhkan hati dia. Masa tu. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, ketakutan melampau sampai hati ni mati bila ni? Waktu dia berhadapan dengan malaikat mungkar nakir dalam kubur. Allah perteguhkan hati dia. Yang ketiga, waktu kiamat. Allah teguhkan hati dia. Orang yang bangun qiyamul lail pada malam hari raya, hidupkan malam hari raya, Allah akan teguhkan hati dia. Batu malam raya, masjid kena buat program. Buat program. Tempat saya, malam raya kami buat forum. Tiap-tiap tahun lah. Ini dah tahun keberapa dah. Ustaz-ustaz semua tak ada ceramah malam tu. Saya panggil semua ustaz-ustaz mai ceramah, mai buat forum kat tempat saya. Dapat 7 sampai 10 orang ustaz kadang-kadang. Buat lingkor elok-elok tu. Siapa tengok ustaz? Madrasah saya, undang-undang madrasah saya, pelajar tahfiz ke, warga mas ke, mereka tak boleh balik sepanjang Ramadan. Tak boleh balik.
30 hari tu langsung tak boleh balik. Makcik-makcik pun tak boleh balik, pelajar tahfiz pun tak boleh balik. Staff pun tak boleh balik. Pasal program banyak dalam sepanjang Ramadan. Sampai malam raya. Malam raya pun mereka tak boleh balik. Bila mereka boleh balik ni? Mereka hanya akan boleh balik selepas mayang raya. Pergemah pun sama, pelajar tahfiz pun sama. Habis, waris-waris semua mai semayang sekali. Waris-waris warga mas semua mai semayang sekali. Semua berimpun sekali kat situ. Lepas tu kita jamu makan, lepas tu buka-buka balik. Tu cara dia. Pasal rugi malam tu. Kalau balik rumah pakai tak semayang dah. Kalau balik rumah pakai tak tahajud dah. Kalau balik rumah tak ada ibadat dah. Malam tu malam ibadat. Malam tu panggil ustaz-ustaz buat forum. Takbir raya, forum. Takbir raya, dia kan ada 5-6 orang. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis takbir, tazkirah. Habis tazkirah, takbir pula. Allahu Akbar, Allah. Lepas tu tazkirah pula. Habis, sampai habis kat pukul berapa lagi. Lepas habis, mayang isyak. Lepas mayang isyak, mayang tasbih pula malam tu. Lepas tu pukul 4.30 main masjid pula. Kita buat qiyam mulai pula malam tu. Habis qiyam mulai, lepas mayang subuh, balik mayang subuh, balik-balik mandi-mandi, tukar-tukar baju, baru main mayang raya pula. Tu kami punya program. Tiap-tiap hari raya. Masjid kena buat itu. Pasal malam tu malam kita kena hidupkan. Tapi subhanallah, geng-geng yang geng last minggu terakhir Ramadan, tarawih berapa orang? Kan dia minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama ni cerita lah memang full lah. Sampai kena tambah khemah kat belakang. Tanya pengurusi, pengurusi sewa khemah tu. Sewa Ustaz. Sewa sebulan kah? Tak Ustaz, seminggu je Ustaz. Seminggu je. Dia tahu seminggu je orang ramai, lepas tu tak ada lah. Lepas tu makin serot, tinggal geng ni, geng apa? Geng yang hardcore ni lah. Geng-geng soh depan ni. Dan tinggal geng ni. Mai masuk malam raya, saya nak tanya, kalau ada 3 soh malam last tu, 3 soh malam 10 akhir Ramadan tu ada 3 soh. Malam raya tinggal berapa soh? Camak betul yang baik ikhlas jawab. Ada lagi 3 soh tu? Tak ada. Mana pi? Geng yang last 3 soft tu pun tak boleh bertahan malam tu. Habis mana training yang tiap-tiap maghrib tak pernah tinggal kan? Tiap-tiap kali maghrib dia main makan buka puasa di masjid, tak pernah tinggal. Pasal apa yang duk pergi buka puasa di masjid? Mainlah buka puasa di rumah sekali-sekali. Aku tak mau kalau aku pergi buka puasa kat masjid sekali aku main maghrib berjemaah. Hantar dak besar main maghrib berjemaah ni waktu bulan Ramadan. Tapi malam raya tak main lah. Pasal apa? 2 ujian akan mai Allah sebut dalam surah Al-Kahf. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ni 2 ujian akan mai malam raya. Yang pertama, al-mal, harta benda ujian dia. Rumah tak clear lagi, kapet tak pasang lagi, sofa tak arrange lagi, rumah tak mop lagi, pelita lah, apalah, tirai lah, macam-macam lah. Tak boleh menedang. Ya. Banyak yang buat perangai begitu tahun ni. Adalah merepet. Malung. Nak pekat-pekat balik ujian nombor 2. Tahu benda ni? Banun anak pinak pekat balik ramai. Wawik ni atan buka-buka puasa ramai ni pekat balik. Ni tambah tahun ni boleh balik pula. Pekat balik ramai lah, syoknya. Saya Syahmat, ni anak ni, cucu apa ni. Ni sekolah guna sekolah. Sekolah belnya apa semua. Buka puasa sambil buka puasa ni. Tengok pukul 8 dah. Pukul 8 dah. Betul-betul lah. Kalau malam hari raya tu, yang anak cucu balik buka puasa last hari tu, rasa-rasa boleh tak nak pesan kat semua anak-anak cucu kita tu, kita makan kurma dulu, kita minum air, lepas tu kita main jemaah dulu lah, lepas tu sekali baru kita makan. Tuan-tuan, Tok Wan mana berani buat instruksi macam tu? Jangan kat tangan. Bukan Tok Wan bagi instruksi, cucu bagi instruksi. Tok Wan, kita makan dulu lah. Yes. Hamba mengaku tak ni? Mengaku je lah. Malam tu kita kalah dan kita kalah betul-betul ujian ni mai. Allah Ustaz sekali Ustaz. Tapi malam tu lah malam penentuan. Malam tu kita feel lah. Buatlah try lah tahun ni tengok lagu-lagu mana. Kita
Kita arrange pergi lagu nak bagi jadi, tengok bagi boleh pergi sekali. Bagi kau tak tahulah. Ujian besar dengan main-main. Tambah tuk belakang lagi lah. Dengan cucu habis meta lah. Aduh, subhanallah, seronoknya cucu balik, seronoknya pekat berhimpun ramai-ramai, habis tak dapat malam tu. Abang Long balik, Kak Ngah balik, semua balik. Ni Kak Long bangga. Malam ni malam ibadat. Mak dengan ayah nak buat ibadat. Esok malam kita makan ramai-ramai, kita apa. Tapi malam ni mak ayah nak buat ibadat. Pasal kami duk buang ni lama dah. Ni baru tahu kata malam raya ni malam ibadat. Boleh tak kami nak pergi mayang kat masjid? Allah, cucu kata, okey tak EDP. Sekali je lah cucu buat. Habis. Allah Rabbi, ujian kita tuan-tuan. Buat macam mana? Nombor 3 habis lah. Nombor 1 amalnya apa tak dapat apa-apa daripada Ramadan ni melainkan dapat dahaga. Yang keduanya orang yang penyembah Ramadan, ibadat dia Ramadan je, lepas tu dia hilang, dia tak dapat apa-apa manfaat daripada Ramadan ni. Nombor 3 orang yang dapat takwa daripada Ramadan ni. Sesuai dengan apa yang sebut dalam Quran tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada orang terdahulu pada kamu, mudah-mudahan kamu mendapat takwa. Ni dah matlamat Ramadan. Ni dah matlamat puasa. Nak jadi orang bertakwa. Apa tanda kita dapat takwa? Nombor 1, amal kita bertambah. Itu yang paling obvious sekali, paling terang sekali. Amal kita bertambah. Iyalah, hari tu dah 30 hari duk mayat, duk puasa je. Lekat puasa. Dulu tak puasa sangat, lagi dah puasa ada sikit. Dulu tak sedekah, lagi dah ada sedekah sikit. Dulu tak ibadat, lagi dah ibadat sikit. Bertambah ibadat tu. Bertambah itu menunjukkan bahawa ada kesan daripada tarbiyah Ramadan dia. Yang kedua, diri dia berubah. Apa maksud diri berubah? Percakapannya jadi percakapan yang baik. Ulama sebut tentang 4 keadaan bila Allah ampunkan dosa. Ingat tak, Ramadan ni bulan maghfirah, bulan pengampunan dosa. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, beriman. Yang kedua, harap. Beriman, harap pula. Tanda dia beriman, dia bersungguh. Tanda dia beriman, dia bersungguh. Pasal apa nampak bersungguh sangat ni? Dan kan Nabi janji macam ni, kan Allah janji macam ni. Tu yang bersungguh, tu tanda iman. So nak tengok orang beriman tak beriman dalam bulan Ramadan, dia bersungguh buat. Tu tanda dia percaya sungguh-sungguh tu yang dia buat. Dia bukan ada siapa nak bagi apa kat dia pun. Dia main-main 20 rakaat tarawih sampai habis pun bukan ada dapat apa pun, tak ada orang bagi duit kat dia pun. Kami dekat Melaka tadi, kami buat kempen budak-budak istiqamah 40 hari, mai sembahyang subuh berjemaah 40 hari, kami bagi basikal seorang sebiji. Buatlah collection, kutip dapat 40 biji basikal, 40 biji gerek. 40 biji gerek. Budak-budak mai 40 orang lebih. Mai tiap-tiap hari istiqamah cok bagi kertas tu. Tu siap dicok, hari ni mai cok, ni cok. Mai berebut mai. Dapat dah bagi dah basikal seorang sebiji. 40 biji basikal lagi. Rupa-rupanya lepas dia dapat basikal tu, dia main lagi. Dia main. Dia lagi bangga kayu basikal tu. Pakcik kami nak tolong apa kat masjid ni. Oh lagi kemai. Ramadan ni dia baru beritahu ni kami mesyuarat Ramadan ni. Ramadan ni pakcik kami nak ikut geng-geng yang pi kejut. Depa masih ada lagi yang jenis dong ketuk suara tu ada lagi. Tapi pakai naik highlight dah lah ni kawan tu pun. Ada dekat. Pom. Kami nak ikut belakang kayu basikal nak pergi kejut orang makin main subuh. Oh, dia punya semangat lah. Rupanya ada lagi.
Lepas tu cari motor 4 biji pula. 4 biji pula nak bagi jemaah tua-tua pula ni. Syarat 2, istiqamah sembahyang subuh, sembahyang isyak. Lepas tu mai kuliah agak. Sembahyang subuh, sembahyang isyak. Lepas tu ramailah main subuh, main isyak. Lepas tu macam mana nak cari kredit rajin main kuliah. Duduk dalam kuliah dia dapat kredit tambah. Jadi siapa dapat main subuh, main isyak ni wajib dia dapat kredit tambah rajin main kuliah, dia dapat motor. Daripada ramai-ramai dapat 4 biji. Tu buat ibadat pasal motor. Buat ibadat pasal basikal. Dia panggil kickstart. Tujuan nak bagi dia meluncur pi. Tak apalah awal-awal bila dia main pasal basikal pun tak apalah. Akhirnya dia melekat jadi. Kan sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah tuan. Akhirnya dia jadi mangli, jadi lali dengan dia. Jadi apa? Jadi mangli pada tu. Akhirnya melekat dengan dia. Kita Ramadan betul macam tu. Banyak benda kita duk buat Ramadan, patut-patut dia melekat lah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia ubah diri kita, Pasal apa ubah diri kita? Ulama sebut empat keadaan Allah ampunkan dosa. Nombor 1, tanda Allah ampunkan dosa dia bercakap baik-baik. Dia dah tak buang, dia tak bercakap, tak mengumpat orang, maki hamun orang apa, tak ada dah. Bahasa dia baik. Nombor 2, hilang sifat dengki. Dia tak ada dengki kat orang dah. Sakit hati orang tu, dengki kat orang tu, dia tu dapat, dia tu kipah kuat, ni menipu. Itu rezeki dia. Rezeki aku belum lagi, tak apa ni sampai rezeki aku. Dia hilang sifat dengki kat orang. Itu tanda Allah ampun dosa dia. Yang ketiga, bertambah ibadat dia. Ibadat dia bertambah. Dia rajin minta ampun, rajin minta istighfar. Pasal apa dia rajin istighfar? Sebab hati dia makin bersih. Orang yang tak rajin istighfar ni bukan sebab dia tak ada dosa, tapi dia tak berasa berdosa. Pasal apa dia tak berasa berdosa? Pasal hati dia tertutup dengan dosa. Lepas tu dia tak rasa berdosa. Tapi bila hati tu dah kikir, dosa tu dah buang, dah bersih dosa, waktu tu dia mula berasa berdosa. Yang sikit-sikit pun dia boleh berasa. Dan yang keempat, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, tanda dosa dia telah diampunkan ialah Allah akan bagi dekat dia surrounding kawan-kawan dia yang baik-baik. Dia akan jumpa kawan-kawan yang baik sekeliling dia. Mudah-mudahan kita ada tanda-tanda ni bila kita masuk dan keluar Ramadan. Sebab kalau tak ada tanda ni, kita takut dosa kita tak diampun. Kalau kita keluar pula dosa kita tak diampun, Nabi SAW ancam pula dengan satu doa Jibril AS. Mu'idah, celakalah man adraka Ramadan falam yughfirlah. Orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tak dapat apa-apa, tapi tak dapat pengampunan. Celaka orang ni, kata Jibril. Nabi SAW kata amin. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan paling baik dalam hidup kita, Ramadan paling istimewa, sallallahu alaihi wasallam, Ramadan yang akan mengampunkan dosa-dosa kita, dan Ramadan yang akan meletakkan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan. Tapi nak jadi macam tu kena plan. Nak masuk Ramadan kena plan. Apa kita nak buat, semua jenis kebaikan kita nak buat tu kita plan. Saya dah buatlah satu Ustaz Syamad dia panggil apa, jadual checklist Ramadan tu. Tapi tak sempat siap, esok baru siap. Tidak boleh saya nak distribute siap-siap kat tuan-tuan seorang satu. Tuan-tuan boleh tanda hari ni buat apa, hari ni buat apa. Tanda tu bukan untuk orang, bukan ditunjuk ke orang, alhamdulillah aku hari ni selesai, tak payahlah. Dia tanda tu untuk kita monitor, untuk kita pantau kita punya progres ibadat kita macam mana. Tapi tuan-tuan susun sendirilah. Tu insya-Allah. Mudah-mudahan dan pertemuan kita jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Insya-Allah saya akan kejap lagi nak kena pergi ke Ustaz Selamat ke RTM, ada live pula lagi 9.30 malam lagi, dan kot tak jauh nak ke RTM kan, saja insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan program pada malam ni, menjemput saya insya-Allah. Mai pun macam itulah, walaupun berhajat nak sampai awal sebab nak makan dulu. Selalu kalau saya dah ceramah-ceramah belah-belah Kedah ni, saya akan pergi makan laksa telur kecil tu, lepas tu baru main ceramah. Tapi tadi ni banyak program sangat, baru habis keluar studio, pergi syuting dulu tadi ni. Lepas syuting tu masuk kereta, terus main tempat tu, jam pula apa sebagainya, memang tak dan. InsyaAllah mudah-mudahan jadi kebaikan untuk saya dan kebaikan untuk semua. Ada dua pengumuman sebelum saya tutup. Yang pertamanya, insya-Allah pada bulan Ramadan ni saya keluarkan satu buku. Buku ni dia panggil buku amalan, buku solat-solat sunat. Sebab memang saya punya kempen pada bulan Ramadan, saya nak banyak orang untuk solat sunat. Jadi saya keluarkan satu buku dengan guru saya Ustaz Ahmad Adnan bin Fadil. Kita susun semua jenis solat-solat sunat yang dia boleh buat beserta dengan kaifiat.
solat dan baca surah apa, nak baca doa dia apa semua, kaifiat semua komplit supaya dia boleh beramal dengan buku tu, dengan solat tu dengan sempurna. Dan saya akan edarkan secara percuma kepada jemaah-jemaah masjid yang akan saya pergi sepanjang Ramadan. Jadi saya nak offer apa pada tuan-tuan ni? Saya nak offer tuan-tuan untuk mewakafkan buku-buku tu. Buku tu minta maaf saya tak buat sampel dia. Dekat luar lagi saya sediakan satu kotak. Tuan-tuan masukkan duit dekat dalam tu, tuan-tuan niat buku wakaf. Harga dia RM15. RM15 nah. Tuan-tuan letak duit kat dalam tu RM15. Yang letak dua buah buku taklah RM30. InsyaAllah, ataupun total letaklah berapa ringgit, nanti kami totalkan balik, kami akan bahagikan balik, tengok berapa buku yang kami dapat dari tempat ni, insyaAllah untuk saya edarkan. Saya target ada 2,000 buku, sekarang setakat semalam kita dapat lebih kurang 1,500 buku. Ada 500 buku lagi yang saya buka untuk kita edarkan dalam sepanjang Ramadan nanti. Tuan-tuan boleh bagi dekat luar sana, ada kotak, tuan-tuan bagi. Dan kalau tuan-tuan yang tak bawa duit ke apa semua, tuan-tuan boleh mesej terus ke nombor ni. Minta nombor akaun kan, minta maklumat kan, tuan-tuan tulis bank in kat dalam akaun dia 011 3059 3160 011 3059 3160. Tuan-tuan beritahu buku wakaf, InsyaAllah kami akan susun nanti. Yang keduanya, ni ada susu kambing yang kami buat untuk dana Ma'had Darul Faizin. Kami perlukan RM30,000 sebulan untuk pembiayaan untuk perjalanan madrasah. Jadi Selamat, jadi kami buat jualan yang macam ni lah untuk menjana pendapatan, sebab dah malulah duk minta wakaf sana sini. InsyaAllah ini ada jual dekat luar sana, tuan-tuan boleh dapatkan dekat ejen kita dekat sini. Dia ejen di sini. So kalau tuan-tuan nanti tuan-tuan nak lagi apa semua sebagai, tuan-tuan, bagus untuk buka puasa dan bagus untuk bersahur. Dia tak hamil, tak ada hamil kambing. Dan dia tak ada gula. Tuan-tuan yang cimanan, tuan-tuan boleh minum insya-Allah. Tuan-tuan nak bancuh, jangan bancuh dalam cawan. Jangan bancuh dalam gelas, bancuh dalam cawan. Sedap, bagi dia pekat sikit. Dan ada beberapa perisa yang lain, ada yang tak suka yang original, ada perisa coklat, ada strawberry dengan vanila, insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Saya minta ampun, minta maaf, salam. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.